Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehati sejiwa, salam muafakat Johor buat bangsa Johor, bangsa Malaysia yang tercinta. Apa kabar anda semua? Apa kabar anda semua? Alhamdulillah. Saudara dan saudari, dari Johor Bahru saya bertandang kemari ingin menyampaikan pesanan dan pusaka sebagai ingatan di hari muka. Pandanglah pintu di belakang sana. Andai jasad dan roh pejuang terdahulu masih ada, mereka pasti menangis gembira melihat kita hidup dalam keadaan aman, bebas dan sentosa. Dalam menjaga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Malaysia, tanggungjawabnya dipikul oleh kerajaan kita demi rakyat yang tercinta. Maka percayalah, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah agenda utama negara. Saudara dan saudari, sesebuah negara tidak akan mencapai kestabilan negara apabila tiga perkara ini tidak boleh mereka laksanakan. Pertama, mereka hanya mementingkan pembangunan material sahaja. Kedua, kemegahan kuasa yang ingin dicari. Dan yang ketiga, penindasan rakyat yang diberi. Maka ketiga-tiga perkara ini akan memberikan aspek ketidakstabilan negara. Buktinya, kita boleh melihat di negara Greece contohnya. Bagaimana negara Greece telah membebankan rakyatnya daripada aspek ekonomi. Begitu juga di negara Korea Utara, disebabkan penindasan yang mereka lakukan telah mengancam keselamatan rakyat mereka. Dan tidak kita pernah lupakan bagaimana kegagalan pentadbiran Myanmar menyebabkan rakyat tertindas dan meronta di bumi mereka sendiri. Berbeza di negara kita, negara Malaysia. Setiap dasar yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini adalah meletakkan aspek kepentingan rakyat terutamanya sebagai agenda untuk memastikan rakyat pada hari ini hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Bermula daripada rancangan Malaysia Pertama, sehinggalah rancangan Malaysia yang ke-11 pada hari ini, kesemuanya adalah untuk menggambarkan kepada hadirin dan hadirat sekalian, kerajaan kita meletakkan kepentingan rakyat sebagai agenda utama. 4P akan saya kongsikan bersama untuk memahami mauduk pidato ini. Yang pertama, pembangunan ekonomi untuk rakyat yang dikasihi. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di gambar ini, bagaimana, percayakah kalian bahawa pengemis di Filipina sanggup terjun ke dasar lautan untuk mendapatkan ringgit yang kita campak kepada mereka? Percayakah kalian kadar kemiskinan di Indonesia melebihi jumlah penduduk rakyat Malaysia? Kedua-dua perkara ini adalah realitinya. Berbeza di dalam negara kita. Pembangunan ekonomi untuk rakyat yang kita kasihi adalah pembangunan untuk rakyat jelata. Bagaimana kita melihat rancangan pembangunan 5 tahun negara telah dijalankan dan sehingga pada hari ini rancangan Malaysia ke-11 pertumbuhan berpaksikan rakyat demi rakyat untuk rakyat. Kita lihat juga dalam komitmen kerajaan dalam aspek pembangunan ekonomi adalah meletakkan kepentingan rakyat melalui meringankan beban, menaik taraf kehidupan rakyat dan juga pada hari ini memanfaatkan potensi rakyat untuk menyumbang kepada negara sendiri. Saudara dan saudari, kita lihat bukti dan pencapaian negara melalui pelaksanaan dasarnya. Menurut unit perancang ekonomi, bagaimana kadar kemiskinan negara telah berkurang daripada 49.3% kepada 0.6%. Bukan setakat itu sahaja, pendapatan isi rumah rakyat Malaysia telah meningkat 20 kali ganda berbanding tahun 1970 dan di peringkat antarabangsa melalui dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kita boleh melihat daripada laporan Bank Dunia telah meletakkan Malaysia sebagai antara 20 negara teratas dalam aspek bidang perniagaan serantau maupun antarabangsa. Persoalannya, mengapa ada di antara kita pada hari ini tidak mensyukuri nikmat ekonomi yang telah diberi? Anda jawab. Kedua, penjagaan kesihatan yang lebih berkualiti. Saudara dan saudari,
Ketika kita menikmati makanan dalam meneruskan kehidupan seharian, mari kita lihat dan tinjau kesihatan di luar negara. Percayakah kalian, 1 daripada 10 kanak-kanak Rwanda tidak sempat menyambut ulang tahun kelahiran kelima disebabkan oleh kekurangan nutrisi dan zat galian. Percayakah kalian, 1 daripada 10 wanita Senegal meninggal dunia ketika melahirkan anak disebabkan tidak mendapat bantuan kerana duduk di kawasan pedalaman. Berbeza di dalam negara kita. Negara Malaysia, negara tercinta. Pelaksanaan dasar kesihatan negara Malaysia mencakupi seluruh Malaysia daripada Perlis sehinggalah ke Sabah. Bagaimana kita lihat, kerajaan telah melancarkan banyak program dan dasar. Dan antaranya dasar-dasar untuk menggalakkan gaya hidup yang sihat. Bukan setakat itu sahaja. Penjagaan sektor awam daripada aspek kesihatan juga diberikan, baik di kota maupun di desa, menunjukkan kesihatan sebagai agenda utama kerajaan negara. Dan juga kita boleh melihat, hadirin dan hadirat sekalian, betapa dengan nilai RM1 bayaran yang kita bayar di hospital kerajaan sebenarnya sudah mampu memberi bantuan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Jangan kita fikirkan di tempat kita, tetapi kita fikir di tempat orang yang lain juga. Saudara dan saudari, kita boleh melihat aspek ini diteruskan oleh kerajaan dalam bajet 2016 apabila kerajaan telah memperuntukkan peruntukan untuk aspek penjagaan kesihatan yang lebih berkualiti, berlandaskan keperluan semasa. Bukan setakat itu sahaja, hadirin sekalian. Kita boleh melihat melalui laporan Bloomberg pada tahun 2014 telah menyenaraikan pencapaian Malaysia sebagai salah sebuah negara dalam tangga 30 teratas dalam aspek penjagaan kesihatan yang berkualiti. Persoalannya, mengapa ada di antara kita masih mempertikaikan penjagaan kualiti yang telah diberikan oleh kerajaan pada hari ini? Kita fikirkan. Saudara dan saudari, ketiga, pendidikan membentuk modal insan yang berkualiti. Aristotle, seorang falsafah kuno, telah mengatakan kepada kita semua betapa pendidikan diberikan adalah untuk sebagai suatu idea etikal kepada rakyat untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Sebab itulah dalam pembentukan sesebuah negara, pendidikan amat dititik beratkan. Begitu juga di dalam konteks negara kita. Di dalam negara kita pada hari ini, pendidikan adalah bagi memastikan rakyat kita tidak tercicir. Sebagai contoh, adik-adik yang hadir di dalam dewan pada hari ini. Kerana kerajaan yakin dan percaya mereka adalah permata negara. Dan peluang ini perlulah diberikan sama rata bagi kita melihat kesejahteraan melalui pendidikan. Kita lihat, hadirin dan hadirat sekalian, melalui pelaksanaan dasar-dasar kerajaan bermula daripada dasar falsafah pendidikan kebangsaan kita jalankan. Pelbagai penambahbaikan kita perjuangkan. Daripada peringkat prasekolah sehinggalah menggujulang segulung ijazah. Bukan setakat itu sahaja. NKRA pendidikan juga kita perkenalkan. Serta pelan pembangunan pendidikan kita perkasakan. Kenapa? Kerana kita percaya pendidikan sama rata untuk kita semua tanpa mengira bangsa maupun agama. Saudara dan saudari, pembangunan modal insan juga boleh kita nikmati melalui pendidikan. Sebab itulah di dalam rancangan Malaysia ke-11 melalui pelaksanaan TVET, latihan vokasional, kita meletakkan ia sebagai suatu prioriti bagi mencapai status negara maju suatu hari nanti. Kita memberikan lebih banyak dan melahirkan lebih banyak tenaga mahir suatu hari nanti. Saudara dan saudari, daripada rancangan Malaysia ke-10 sehinggalah rancangan Malaysia ke-11, pendidikan ditekankan oleh negara, oleh kerajaan pada hari ini. Buat adik-adik yang kusayang pada hari ini, marilah kita mencontohi Dr. Munzir Abdullah sebagai seorang graduan yang termuda di negara kita, berumur 23 tahun 5 bulan yang mendapat PhD dalam fizik daripada anak kelahiran Johor. Begitu juga kita perlu mencontohi
perlu mencontohi adik-adik politeknik daripada aspek teknik dan vokasional. Apabila mereka telah mengharumkan nama negara dengan mendapat 15 pingat dalam kejohanan robotik dunia pada Ogos tahun lepas. Dan kepada siswi-siswi, adik-adik perempuan sekalian, marilah kita mencontohi, maafkan saya, marilah anda semua mencontohi adik Hafizah Nur Isa sebagai saintis termuda yang membuktikan teori gelombang magnetik Albert Einstein, menunjukkan kepada kita semua pendidikan adalah suatu aspek utama yang perlu kita berikan penekanan. Saudara dan saudari, keempat, pertahanan dan keselamatan untuk negara yang dicintai. Saudara dan saudari, masihkah anda semua mengingati peristiwa hitam 3 tahun yang lalu? Serangan penceroboh di Lahad Datu yang telah menyebabkan ramai insan yang hilang nyawa. Bagaimana anggota keselamatan ini telah dirindui oleh orang-orang yang tersayang. Pengorbanan yang mereka telah beri menyebabkan kita berfikir seketika, kalaulah insan yang tersayang, kita juga telah pergi, apakah perasaan kita? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kerajaan komited dalam isu ini. Kerajaan telah melaksanakan beberapa pelaksanaan untuk menekankan kepada kita semua pertahanan negara ini adalah demi kemakmuran dan kesejahteraan negara. 8 batalion ketenteraan dan juga pasukan gerakan AM telah dihantar ke sempadan di sana untuk membantu negara Sabah. Bukan setakat itu sahaja, Eskom dan Eszon juga diwujudkan bagi meningkatkan tahap keselamatan. Dan juga daripada aspek bajet 2016, komitmen kerajaan telah memperuntukkan 31.2 bilion untuk pertahanan dan juga keselamatan negara. Sebagai buktinya, kita boleh melihat melalui indeks keamanan dunia, Malaysia terletak di antara 28 negara terbaik daripada aspek keamanan dunia. Tidakkah ia cukup menggambarkan kepada kita semua betapa kerajaan komited daripada aspek pertahanan dan keselamatan? Persoalannya, sanggupkah kalian pada hari ini mengorbankan walau seinci tanah air kepada sesiapa sahaja? Anda fikirkan. Kesimpulannya, saya telah kongsikan kepada anda semua melalui 4 pendekatan P yang utama. Pertama, kita memahami terlebih dahulu pembangunan ekonomi untuk rakyat yang dikasihi. Kedua, kita telah melihat penjagaan kesihatan yang lebih berkualiti. Ketiga, kita boleh melihat bagaimana pendidikan membentuk modal insan berkualiti. Dan yang keempat, pertahanan dan keselamatan untuk negara yang kita cintai. Ingat saudara dan saudari, Malaysia ini hanya satu di dunia. Tiada duanya. Hilang Malaysia pada hari ini, menangis air mata darah sekalipun, ia tidak akan kembali. Maka bersyukurlah, berbaktilah kepada negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sila berikan pendapat anda daripada apa yang anda tahu dan lihat. Iaitu 2020 kita akan melangkah ke negara maju. Bagaimanakah bentuk kemakmuran yang kita ingini? Hadirin sekalian, satu perkara yang perlu kita ingati, untuk mencapai tahun 2020 lagi, bukannya suatu masa yang lama. Dalam masa 4 tahun lagi. Maka persoalan yang perlu tersemat di dalam sanubari kita. Apakah kemakmuran? Bukan saya, bukan anda, tetapi kita semua inginkan suatu hari nanti. Bagi saya pada hari ini saudara dan saudari, kemakmuran yang kita ingin kecapi pada hari ini adalah kemakmuran yang bersifat inklusif dan bersifat semua untuk rakyat Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan bersifat inklusif dan bersifat semua untuk semua? Hadirin sekalian, dalam rancangan Malaysia ke-11 Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat, kerajaan telah meletakkan beberapa perkara penting kepada kita untuk menggambarkan kemakmuran suatu hari nanti. Dan kemakmuran ini adalah kemakmuran daripada aspek kita menjaga keamanan, pendidikan untuk semua, daripada aspek ekonomi dan juga sosial. Maknanya keempat perkara ini adalah bersifat inklusif dan bersifat sama rata untuk anda semua.
Sekarang ini kita boleh melihat betapa kemakmuran ini telah betapa program-program menggalakkan kemakmuran ini telah dijalankan oleh kerajaan. Tetapi persoalannya, adakah rakyat kita pada hari ini menyambut seruan kerajaan bagi memastikan kemakmuran inklusif suatu hari nanti, kemakmuran bersama suatu hari nanti boleh kita capai, wahai hadirin dan hadirat sekalian. Kerana percayalah, apalah erti dan makna kita ingin mencapai suatu negara bangsa, kita ingin mencapai suatu kemakmuran di negara, tetapi pengorbanan daripada anda semua tidak ada pada hari ini. Kerana percayalah kata-kata saya, kemakmuran yang kita ingin kecapi suatu hari nanti adalah kemakmuran bersama, kemakmuran inklusif, kemakmuran sama rata, yang mana baik saya, baik anda, baik kita semua boleh merasa daripada aspek ekonomi, sosial, pendidikan mahupun perkara-perkara yang lain. Saudara dan saudari, saya tinggalkan satu pesanan Mahatma Gandhi untuk anda semua. Mahatma Gandhi pernah berkata, bumi ini tidak layak bagi insan yang tamak haloba. Kerana suatu hari nanti orang yang tamak haloba ini akan membinasakan bumi ini. Kepada anda semua, janganlah kita bersifat tamak haloba terhadap kemakmuran negara. Kerana kemakmuran negara ini pada hari ini bukannya pada saya, bukannya pada anda, tetapi kepada kita semua, baik di dalam maupun di luar dewan. Assalamualaikum, salam sejahtera.